Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi topik kita dalam tajuk satelit buatan manusia. Kita akan pergi pada subtopik yang kedua ataupun standard pembelajaran yang kedua, iaitu kita nak berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopogon dan bukan geopogon. Jadi kita ada dua jenis satelit lah. Satu satelit geopogon, satu lagi ialah bukan geopogon. So kita tengok dulu yang pertama, satelit geopogon. Okay, terdapat dua jenis satelit yang mengorbit bumi, iaitu satelit geopogon dan satelit bukan geopogon. Satelit berada dalam suatu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopogon. Okay, ini adalah bagi satelit geopogon. Maknanya orbit khasnya kita nama orbit bumi geopogon. Dan satelit bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi. Kita tengok sini dalam video ni. Okay, dia bergerak pada arah yang sama dengan putaran bumi. Dan tempoh orbit T bersamaan 24 jam, iaitu sama dengan tempoh putaran bumi. Okay. Satelit sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Tengok garisan ni, dia akan sentiasa sama je lah dia punya kedudukan dia. Antara satelit dan satu lokasi di permukaan bumi. Okay. Kita tengok pula satelit bukan geopogon. Biasanya satelit berada dalam orbit yang lebih rendah, iaitu antara 400 hingga 2000 km di atas bumi, atau lebih tinggi, iaitu 8000 ke 20000 km di atas bumi. Ini daripada orbit geopogon. Kalau geopogon tadi dia akan berada betul-betul pada orbit bumi tadi kan. Okay. Right. Satelit mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Sama ada, kalau tadi geopogon dia sama dengan 24 jam. Jadi untuk bukan geopogon sama ada lebih cepat ataupun lebih lambat lagi. Satelit berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Okay. Mari kita lihat kepada persamaan lah antara satelit geopogon dan satelit bukan geopogon. Jadi persamaan dia adalah dari segi laju linear masing-masing samalah dengan formula yang sama, iaitu punca kuasa 2 G M besar bagi R. Dan yang kedua, tempoh sama dengan punca kuasa 2 4 pi square R kuasa 3 bahagi GM. Jadi mari kita lihat dari segi perbezaan, dari segi arah gerakan. Satelit geopogon arah gerakan sama dengan arah putaran bumi. Sementara satelit bukan geopogon arah gerakan tidak sama dengan arah putaran bumi. Tempoh 24 jam bagi satelit geopogon, tapi bagi satelit bukan geopogon T lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Kedudukan berada di atas tempat bumi yang sama di muka bumi. Okay, satelit geopogon berada di atas tempat yang sama di muka bumi, sementara satelit bukan geopogon berada di atas tempat yang berubah-ubah di muka bumi. Fungsi bagi satelit geopogon adalah untuk satelit komunikasi, sementara bagi satelit bukan geopogon pengimejan bumi atau GPS ataupun kaji cuaca. Dan contoh bagi satelit geopogon ialah satelit MISAT. Bagi satelit bukan geopogon kita ada Teonsat, Razatsat, Pipit dan juga kapal angkasa stesen angkasa ISS. Okay. Apakah kelebihan satelit bukan geopogon? Jadi satelit bukan geopogon digunakan untuk pengimejan bumi, mengkaji cuaca, memberi maklumat berkaitan lokasi bencana alam dalam apa juga keadaan cuaca, membolehkan usaha membantu mangsa bencana dijalankan dengan pantas dan mudah. Mengapakah satelit komunikasi perlu berada dalam orbit geopogon? Okay, antena satelit antena satelit yang berkomunikasi dengan satelit komunikasi MISAT tidak perlu bergerak. Jadi tetapi dapat ditunjuk secara tetap di lokasi tetap di langit di mana satelit kelihatan. Jadi penerima ni tak payah ubahlah dia punya kedudukan dia hanya terima je isyarat daripada satelit. Jadi macam ni dia akan pancarkan ke satelit. Okey, kita akan teruskan pada slide pembelajaran yang ketiga, mengkonsepsikan hal laju lepas. Jadi kita ada istilah ataupun formula yang sebenarnya ialah hal laju lepas. Okay. Kita terlihat bahawa satelit boleh kekal bergerak di dalam orbitnya dengan cara dia bergerak dengan laju linearnya. Kan? Mari kita lihat situasi lain pula. Jika kita baling satu objek berjisim M ke atas,
objek itu akan kembali semula ke bumi. So, benda ni kan, kita balingkan, dia akan kembali semula ke bumi disebabkan oleh tarikan graviti. Jadi, lajunya semakin perlahan. So, bila naik ke atas, laju dia semakin perlahan sehingga mencapai sifar pada ketinggian maksimum. Ia akan kembali ke bumi kerana ditarik oleh daya tarikan graviti. Okay. Jika kita baling objek itu dengan lebih laju, objek itu akan naik lebih tinggi lagi, tetapi akan turun kembali ke bumi selepas itu. Benda yang sama juga lah berlaku lah. Okay. Berapakah laju yang perlu kita berikan supaya apabila kita balik, ia akan terus naik dan tidak akan ditarik lagi ke bumi. So, hal laju inilah yang kita sebut sebagai hal laju lepas. Jadi, hal laju lepas ialah hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Maknanya objek ni tak jatuh-jatuh lagi ke bumi lah. Okay. Jadi laju itu dikenali sebagai hal laju lepas V. Bilakah hal laju lepas dapat dicapai? So, hal laju lepas dicapai apabila tenaga kinetik minimum yang dibekalkan oleh objek itu dapat mengatasi tenaga keupayaan gravitinya. So, maknanya kita akan bincangkan ada dua tenaga lah, iaitu tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan graviti. Okay. Mari kita lihat pada gambar rajah ni. Mengapa tenaga keupayaan graviti objek negatif? Okey. Alright. Kita akan gunakan formula sekejap lagi, dan formula yang kita akan gunakan ialah dia memerlukan kita letak tanda negatif pada tenaga keupayaan graviti, formula tenaga keupayaan graviti. Okey. Mari kita lihat, semakin tinggi objek ni naik ke atas, graviti akan semakin berkurang. So, bila ketinggian infinity, maknanya bila bola tu pergi jauh sangat sampai ke infinity, graviti menjadi kosong. Oleh itu, tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan kosong joule. So, bila di infinity, dekat infinity, tenaga keupayaan graviti kosong, maka semakin ke bawah, nilainya menjadi negatif. Contohnya kat sini kosong joule, ke bawah sikit adalah negatif 100 joule, ke bawah lagi adalah negatif 200 joule, ke bawah lagi adalah negatif 300 joule. Maknanya semakin menghampiri ke bumi, semakin negatiflah nilai tenaga keupayaan graviti. Jadi berapakah nilai tenaga keupayaan graviti ke bawah? Okay. Jadi kita boleh terbitkan formula kerja ialah W sama dengan Fs, yang mana dalam kes ni ialah daya graviti. W sama dengan G, M besar, M kecil bahagi R kuasa 2, dan kita daratkan 2 dengan R. So, S tu adalah jarak diwakili oleh jarak antara objek dengan pusat bumi lah. So, ni R, dan kita boleh cancelkan R, dan kita akan dapat G M besar M bahagi R. So, ini adalah kerja yang kita dah buat lah untuk menggerakkan objek tadi. Jadi, kita boleh tuliskan tenaga keupayaan graviti bersamaan U bersama dengan negatif G besar, M kecil bahagi R. Yang mana kenapa dia negatif? So, disebabkan oleh perkara yang kita bincangkan tadi lah. Maknanya paling atas sekali pada infinity kosong joule, dan bila ini garisan kosong joule, maka naik ke atas ialah positif, bila turun ke bawah akan jadi negatif lah. Negatif 100, negatif 200, negatif 300 dan seterusnya. Okay. Right. Pada tinggi maksimum, pada kedudukan gini, tenaga kinetik sifar kerana V sifar. Setuju lah kan? Bila naik paling tinggi, ketinggian maksimum paling tinggi, V akan jadi kosong lah. Jadi ketika itu juga ketika ini, objek tidak ditarik lagi oleh tarikan graviti. Kerana kita kata tadi, graviti makin lama makin berkurang kan? Maka tenaga keupayaan graviti adalah kosong joule. Lagi satu, kita ada formula mgh sama dengan kosong. So, bila G kosong, maka tenaga juga akan menjadi kosong. Okay. Di permukaan bumi pula, tenaga kinetik sama dengan setengah mv kuasa 2. Yang ni setengah mv kuasa 2. Tenaga keupayaan graviti ada, iaitu U sama dengan negatif G M besar M bahagi dengan R. Dah bincang tadi kan? Jadi, poin kita ada ialah mengikut prinsip keabadian tenaga, jumlah tenaga sebelum sama dengan jumlah tenaga selepas. Maknanya kata kita ambil sini, yang ni ialah jumlah tenaga sebelum. Kemudian dekat infinity tadi adalah jumlah tenaga selepas. Jadi bila sebut jumlah tenaga, kita ada dua tenaga, maka kita kena campurkan tenaga kinetik campur tenaga keupayaan graviti.
Jadi tenaga kinetik campur tenaga kepayaan graviti sama dengan kosong. Dekat sini kosong tadi kan, infinity. Jadi kita teruskan, tenaga kinetik ialah setengah mv kuasa 2. Tenaga kepayaan graviti bersamaan negatif G besar M besar M kecil bahagi R. Okay, ini formula yang kita dah belajar. Jadi daripada prinsip kad badan tenaga, tenaga kinetik minimum akan campur dengan tenaga kepayaan bersamaan dengan kosong. Jadi kita masukkan nilai tenaga kinetik adalah setengah mv kuasa 2 tambah tadi negatif G M bahagi R bersamaan dengan kosong. Dan kita boleh bawa selesaikan. Kalau nak selesaikan, kita ada V kuasa 2 bersamaan 2 GM. Semasa kat sini kita ada setengah MV kuasa 2 bersamaan GM besar M bahagi R, betul? Jadi kita boleh potong M lah. Jisim objek tidak mempengaruhi. Jadi kita nak cari nilai V kan. So kita bawakan V square sama dengan 2 ke atas G M bahagi R. Okey kan? Jadi kita ambil square root lah. Punca kuasa dan kita akan dapat V sama punca kuasa 2GM bahagi R. Okey, so ini adalah hal laju yang kita sebut sebagai hal laju lepas. So, hitung hal laju lepas daripada bumi. Diberi maklumat jisim bumi M sama dengan 5.97 darat 10 kuasa 24 kg. Jejari bumi R bersamaan dengan 6.37 darat 10 kuasa 6 meter. Jadi kita dah terbitkan dari formula. So, V sama dengan punca kuasa 2GM bahagi R. So, kita masukkan nilai 2 darab G ialah 6.67 darat 10 negatif 11. Darat dengan jisim bumi 5.97 darat 10 kuasa 24 bahagi jarak antara kedua-duanya lah daripada pusat. So, kita ada 6. Okey, minta maaf yang ni kita nak cari dia dekat permukaan bumi ni. So, kita gunakan jejari bumi lah. Iaitu 6.37 darat 10 kuasa 6. Dan kita selesaikan, kita akan dapat 1.12 darat 10 kuasa 4 meter per saat. Lebih tinggi ni, dia jadi 11,000 lebih kurang 11,200 meter per saat. Nampak lebih banyak lagi kan kalau kita buat jawapan begini. Okey, so maksudnya kalau angkasa lepas ataupun satelit ataupun roket nak lepas daripada permukaan bumi, dia mesti bergerak dengan kelajuan at least 11,200 meter per saat. Agak tinggi tu laju tu kan. Okey, kita teruskan. Nyatakan faktor mempengaruhi hal laju lepas. Jadi kita ada formula V bersamaan punca kuasa 2GM bagi R. Maksudnya kata dia bergantung pada R sajalah sebab GM ni ialah pempalar kan. Jadi dia bergantung pada bergantung pada jisim bumi iaitu M ataupun jisim planet jarak R jarak objek daripada pusat bumi. Okey. Hal laju lepas tidak bergantung pada jisim objek M yang kecil yang dilepaskan ke asal lepas. Maksudnya jisim ini tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi ialah jisim bumi dan juga jejari lah ataupun kedudukan objek daripada bumi. Okey, mari kita lihat sebenarnya manfaat dan implikasi hal laju lepas. Mengapa bumi berupaya mengekalkan lapisan atmosfera di sekelilingnya? Ya, ini adalah kerana hal laju lepas dari bumi yang tinggi iaitu 9,200 meter per saat. Molekul dalam atmosfera bergerak dengan laju linear puratanya 500 meter per saat sahaja, iaitu jauh lebih kecil daripada hal laju lepas dari bumi. Dan sebab dia tak boleh lepas daripada atmosfera bumi. Oleh demikian, molekul-molekul udara yang bergerak secara rawak tidak mungkin terlepas dari bumi dan meresap ke angkasa lepas. Okay. Yang kedua ialah mengapa kapal terbang komersial tidak boleh terlepas ke angkasa lepas. Jadi hal laju lepas dari bumi yang tinggi juga membolehkan kapal terbang komersial atau jet pejuang terbang sehingga aras yang maksimum lah yang tinggi dalam atmosfera tanpa kemungkinan terlepas ke angkasa lepas. Jadi dia tak akan lepas lah. Sebab laju linear keduanya masih lebih rendah daripada hal laju lepas dari bumi. Contohnya kapal terbang laju linear dia boleh mencapai hanya 250 meter per saat lah. Jet pejuang pun boleh mencapai laju linear supersonik sehingga 2,200 meter per saat. Jauh beza daripada 11,000 tadi kan. Jadi dia tak akan terlepas lah. Okey, kemudian kita tengok pula bagaimana roket boleh mencapai hal laju lepas bumi dan menghantar kapal angkasa ke angkasa lepas. Jadi pelancaran roket memerlukan kuantiti bahan api yang besar. Pembakaran bahan api perlu menghasilkan kuasa rejang yang tinggi
bagi membolehkan roket mencapai halaju lepas yang dari bumi. Maksudnya dia kena pakai daya tujuan ni lah ke bawah supaya make sure supaya dia dapat bertolak roket ni dengan lebih laju lah, memecut lebih tinggi untuk melepasi halaju lepas tadi. Okey, kita teruskanlah dengan selanjut pembelajaran yang keempat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan halaju lepas V bagi roket dari permukaan bumi, bulan, marikh dan matahari. Okey. So, kita ada soalan pertama. Hitung halaju lepas bagi Zuhrah, Marikh dan Mushtari. Diberi maklumatlah Zuhrah, Marikh, Mushtari dari tiga jisim jari. Jadi, kita akan mulakan dengan formula V sama dengan punca kuasa 2GM bahagi R kan. So, kita akan dapatlah 2 darab 6.67 darab 10 dan kita gantikan jisim Zuhrah 4.87 darab 10 kuasa 24 bahagi jejari dia ialah 6.05 darab 10 kuasa 6. Okey, dan kita akan dapat jawapan 10,362.5. Dan perkara yang sama untuk marikh, 2 darab 6.67 darab 10 darab 6.42 darab 10 kuasa 23 bahagi 3.4 darab 10 kuasa 6. Dan kita akan dapat jawapan 5,018.9 meter per saat. Bagi Mushtari pula, kita ada 2 darab 1.90 darab 10 kuasa 27 bahagi dengan 6.99 darab 10 kuasa 7. Okey, dan kita akan dapat jawapan 60,216.5 meter per saat. Beza kan, dia punya laju lepas bagi Mushtari lah sebab jisim dia besar kan. Kapak gasa Y berjisim 2000 kg memerlukan hal laju lepas yang berbeza untuk terlepas daripada graviti bumi. Jadi kita gunakan balik formula tadi, V sama punca kuasa 2GM bahagi R, yang mana M ni adalah jisim planet lah ataupun bumi lah yang kita nak lepaskan kan. Jadi kat sini ialah bumi. Jadi kita tengok dia tak bergantung pada jisim objek atau satelit. Bermaksud walaupun berbeza jisim tetapi tidak ada kesan lah. Sebab laju lepas daripada bumi sepatutnya sama bagi kedua-dua kapak angkasa kerana jisim kapak angkasa tidak mempengaruhi hal laju lepas. Okay. Terusnya soalan keempat. Satelit pemerhati bumi Probus 1 mengorbit bumi pada ketinggian 700 km. Berapakah laju linear satelit itu? Okey, kalau laju linear, formula kita adalah punca kuasa 2 G M besar bahagi R. Tak ada 2 tadi. Jadi tapi kali ni apa yang berlaku ialah dia pada ketinggian 700 km bukan pada permukaan bumi. So kita kena tambahlah. So kita tambah, kita dapat 6.37 darab 10 kuasa dah campur 700,000 sebab 700 darab 1000 lah. So kita ada 700,000 meter. Dan selesaikan kita dapat 7,504.82 meter per saat. Inilah laju linear satelit tersebut lah. Agak laju kan. Sebab dia punya jarak dia tinggi kan. Okeylah, kesimpulan kita ialah apa kita belajar ialah yang pertama, laju linear satelit formula dia ialah V sama dengan punca kuasa G M besar bagi R, yang mana M besar ialah jisim planet, R ialah jejari orbit satelit. So, hal laju lepas ialah hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Jadi kita ada yang kedua ialah hal laju lepas, formula dia ialah V sama dengan punca kuasa 2G besar M bagi R. Di mana M ialah jisim planet, R ialah jarak objek dari pusat planet. Yang mana formula dia sama dengan atas, cuma je hal laju lepas tambah 2 kat depan tu. Okey, terima kasih kerana mendengar. Supaya cikgu harap anda semua faham dengan apa yang kita bincangkan pada topik hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.